Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi hari ini kita akan kongsikan satu kisah berkaitan dengan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu sahabat baginda ni memang setiap orang ni memiliki pewatakan dan kepribadian yang perlu kita contohi, dan banyak kisah dalam kalangan para sahabat yang kita boleh belajar daripada kisah riwayat hidup mereka, bagaimana mereka ditimpa ujian dan macam mana mereka selesaikan ujian yang Allah bagi kepada mereka, bagaimana Allah bagi satu kenikmatan kepada mereka dan bagaimana mereka mensyukuri akan kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka. Semua itu daripada didikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita boleh lihat daripada sirah, daripada sejarah, bila mana berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi bertebaran. Apa tujuan dia? Antara tujuan sahabat Nabi bertebaran adalah untuk sebarkan, untuk ajarkan kepada manusia yang lain apa yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama juga sahabat yang kita akan bincang pada hari ini, iaitu Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, di antara sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, saking hebatnya Ubay ibn Ka'ab sampaikan Allah memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan, wahai Muhammad, ajarkan Ubay ibn Ka'ab berkaitan dengan Quran. Ajarkan Ubay ibn Ka'ab bacaan dalam Quran. Allah yang mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Ubay ibn Ka'ab. Dan bagaimana kita tengok pujian yang diberikan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, yang mengatakan Ubay ibn Ka'ab ni merupakan Sayyidil Muslimin, ketua bagi sekalian Muslim. Disebabkan Sayyidina Ubay ibn Ka'ab ni mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut bacaan Quran. Bahkan ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, andai kata kamu nak dengar bacaan Quran seperti mana Jibril baca, maka dengarlah bacaan yang dibaca oleh Ubay ibn Ka'ab. Nabi memuji Ubay ibn Ka'ab, au kama qala. Itu di antara pujian yang Nabi dan para sahabat berikan kepada Ubay ibn Ka'ab, di antara sahabat yang besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh tengok awalnya Sayyidina Ubay ibn Ka'ab. Okey, sebelum tu, Ubay ibn Ka'ab ni bukan dalam kalangan Quraisy. Dia bukan tinggal dekat kota Mekah, tapi dia tinggal dekat kota Madinah, daripada puak-puak Ansar. Lalu awal keislaman Ubay ibn Ka'ab, sebelum Ubay ibn Ka'ab ni Islam, Ubay ibn Ka'ab ni merupakan, ramai-ramai dalam masyarakat Mekah ni, beliau merupakan orang yang pandai, ada sudut pandai membaca dan mahir dalam seluk-beluk tulisan, yang menyebabkan sebelum Islam sampai ke Madinah, Ubay ibn Ka'ab telah pun mengkaji dalam kitab Injil, mengkaji dalam kitab Taurat. Kenapa? Disebabkan dia pandai membaca. Maka disebabkan itulah Ubay ibn Ka'ab, dia baca kitab Injil, dia baca kitab Taurat, yang menyebabkan Ubay ibn Ka'ab dia tahu akan Nabi akhir zaman. Dia tahu yang Nabi akhir zaman daripada satu tempat akan berpindah ke negara mereka. Ubay ibn Ka'ab tahu. Seperti mana tahunya Salman al-Farisi, dia belajar dengan 5-4 orang guru kitab Taurat dan kitab Injil. Salman al-Farisi pun tahu ketika itu yang Muhammad akan berpindah ke bumi yang subur dengan buah tamar. Begitu jugalah kepada Ubay ibn Ka'ab. Kan, bila mana dia belajar kitab Taurat, belajar kitab Injil, maka dia tahu apakah Nabi akhir zaman, macam mana perwatakan dia, perangai dia macam mana dan sebagainya. Daripada penduduk Madinah yang ramai itu, sebenarnya perihal Nabi akhir zaman, penduduk Madinah memang Ansar dan penduduk Quraisy memang dia orang tak tahu. Kalau Madinah pun yang tahu berkaitan dengan Nabi akhir zaman, puak-puak Yahudi. Selain puak Yahudi, mungkin tak ramai, antaranya Ubay ibn Ka'ab yang tahu berkaitan dengan Nabi akhir zaman. Kerana masyarakat manusia pada masa itu, mereka ni ramai di antara mereka yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Dan itu bukan satu keaiban. Itu bukan satu benda yang memalukan bila mana seorang itu tak pandai membaca dan tak pandai menulis, kan? Bukan memalukan. Kalau sekarang kita tahulah, kalau sekarang ya, memang memalukan, tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Adapun zaman Nabi, jangan kita samakan zaman Nabi dengan zaman kita sekarang. Zaman Nabi, perkara itu tidak memalukan. Jadi itulah Ubay ibn Ka'ab. Sebelum Islam sampai, dia telah pun mengkaji, dia telah tahu. Tapi dia tahu yang Nabi ni akan sampai, dia tahu Nabi ni akan datang ke kota Madinah. Maka
Satu hari bila mana berlakunya perjanjian Aqabah pertama dan sebagainya, maka Nabi mengutuskan dua orang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke kota Madinah. Yang kita tahulah, yang nombor satu adalah Mus'ab ibn Umair dan nombor dua Abdullah ibn Ummi Maktum. Adalah seorang sahabat yang buta. InsyaAllah kita dah buat video tu, nanti akan rilis. Maka bila mana Nabi mengutuskan dua orang sahabat ni pergi ke kota Madinah untuk menggantikan Nabi, untuk mengajarkan masyarakat Madinah perihal Islam, untuk berdakwah dekat sana dan sebagainya, ketika itulah Ubay ibn Ka'ab memeluk agama Islam, mengucapkan kalimah syahadah dan sebagainya. Lalu bila mana kita tengok dalam perjanjian Aqabah yang ramai tu, yang 73 dalam kalangan Ansar join itu, kita tahu, saya dah buat video berkaitan dengan Aqabah pertama dan Aqabah kedua, boleh pergi tengok. Dalam perjanjian Aqabah yang terakhir, kita boleh katakan yang terakhir, yang disertai oleh 73 orang dalam kalangan Ansar, yang terpaksa Nabi sirkan, Nabi rahsiakan pertemuan mereka. Dalam ramai-ramai itu adanya Ubay ibn Ka'ab. Dia datang daripada kota Madinah pergi ke kota Mekah semata-mata nak berbai'ah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok, Ubay ibn Ka'ab dia tahu dekat sana adanya kebaikan. Maka Ubay ibn Ka'ab keluar daripada sini pergi ke sana. Berlainan orang yang tak pandai. Orang yang tak pandai dia tahu di sana ada kebaikan, tapi dia stay lagi dekat sini. Dia tak nak pergi dekat sana. Tapi Ubay ibn Ka'ab lain. Dia tahu di sana adanya kebaikan, di sana adanya kebenaran. Maka Ubay ibn Ka'ab tinggalkan dekat sini, maka pergi dekat sana semata-mata nak berbai'ah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ramai-ramai itulah, penyanyi Aqabah itulah antaranya juga yang mengajak baginda sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke kota Madinah, tinggal dekat kota Madinah, kerana ya Rasulullah, kami dapati kamu tak selayaknya layanan yang kamu dapat daripada penduduk Quraisy, tak selayak yang kamu dapat ya Rasulullah, kerana kamu ni seorang Nabiullah, Rasulullah. Maka datanglah ke tempat kami, maka kami akan menjaga kamu, kami akan mempertahankan kamu ya Rasulullah. Maka bermula daripada situlah Allah memerintahkan Nabi SAW dan seluruh penduduk Makkah yang Islam untuk pergi ke kota Madinah. Maka Ubay ibn Ka'ab juga di antara sahabat baginda SAW, kan, bila mana Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi tak fikir panjang. Nabi terus panggil Ubay ibn Ka'ab dan Nabi melantik Ubay ibn Ka'ab. Wahai Ubay, kamu aku lantik menjadi penulis wahyu aku. Jadi sebarang urusan Nabi yang melibatkan Rasulullah SAW dari sudut penulisan surat menyurat, maka Nabi akan memanggil Ubay ibn Ka'ab untuk menulis. Bayangkan, bila mana Ubay ibn Ka'ab tulis, dekat bawah sekali kan ada yang benar. Yang benar Ubay ibn Ka'ab. Maka perkataan yang benar yang bawah sekali yang kita tengok sampai ke hari ini, orang yang pertama sekali yang menulis, orang pertama sekali yang mencipta yang benar tantangan Ubay ibn Ka'ab, Ubay ibn Ka'ab yang mulakan. Jadi apa yang dilakukan oleh Ubay ibn Ka'ab diikuti oleh para sahabat yang lain, dan sampai ke hari ini kita mengikuti, kita ikut apa yang dilakukan oleh sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, Ubay ibn Ka'ab. Kita boleh katakan Ubay ibn Ka'ab ni sebagai setiausaha baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila mana Ubay ibn Ka'ab merupakan setiausaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ubay ibn Ka'ab juga akan Nabi lantik menjadi penulis wahyu Nabi. Bayangkan, setiap kali wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali itulah Nabi akan memanggil Ubay ibn Ka'ab untuk menulis langsung daripada mulut Nabi SAW apa wahyu yang diturunkan pada masa itu. Jadi Ubay ibn Ka'ab kita boleh kategorikan di antara sahabat Nabi yang terawal ataupun menerima wahyu daripada Nabi SAW. Adapun sahabat yang lain mungkin ada yang lewat sikit, ada yang hari kedua baru dengar, hari ketiga baru dengar. Adapun Ubay ibn Ka'ab, ketika itu, saat itu hadis turun, saat itu jugalah Ubay ibn Ka'ab dengar langsung daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kepakaran Ubay ibn Ka'ab, kita tahulah kan, dia belajar langsung dengan Nabi, menulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kepakaran Ubay ibn Ka'ab adalah Quran. Kita tengok macam mana pujian Nabi. Nak dengar bacaan Jibril, dengarlah bacaan yang dibaca oleh Ubay ibn Ka'ab. Sebab itulah, andai kata ada permasalahan berlaku selepas kewafatan Nabi, adanya Ubay dekat situ, maka para sahabat lain tak akan masuk campur. Para sahabat kata, andai kata kalian ada masalah dari sudut Quran, bacaan Quran ke macam mana ke,
pergi jumpa Ubay ibn Ka'ab. Tanyalah dia macam mana. Para sahabat lain tak akan masuk campur. Kalaulah dekat situ adanya Ubay ibn Ka'ab. Dan pernah satu hari ketika mana di zaman Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khattab pada masa itu, satu hari Umar bin Khattab masuk ke satu kampung bersama dengan pasukan, adanya sahabat, ramailah sahabat ketika itu masuk di satu kampung. Dan ketika itulah Amirul Mukminin kata kepada penduduk kampung, wahai orang kampung sekalian, andai kata kalian ada masalah dari sudut bacaan Quran dan sudut kefahaman Quran, jumpalah Ubay ibn Ka'ab. Dan andai kata kalian ada masalah dari sudut faraid, tak reti faraid macam mana, jumpalah Zaid ibn Sabit. Dan andai kata, kata Umar, andai kata kalian ni tak faham dari sudut fiqh, jumpalah Muaz ibn Jabal. Andai kata kalian ni nak minta duit, maka datanglah jumpalah aku. Maka dekat sini kita boleh tengok dua benda yang kita boleh tengok daripada kata-kata Umar bin Khattab. Yang pertama sekali, Umar memuliakan Ubay ibn Ka'ab, yang mana Ubay ibn Ka'ab kepakaran Quran. Maka Umar bin Khattab memuliakan Ubay ibn Ka'ab. Dan yang nombor dua adalah ketawaduk, rendah dirinya Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan Sayyidina Umar tak pandai dalam sudut bacaan Quran, bukan Sayyidina Umar tak pandai dari sudut faraid, fiqh dan wahakaza dan sebagainya, bukan. Malah kata Nabi, au kama qala, andai kata ada Nabi selepas aku, maka Umar lah Nabi dia. Tapi dekat sini tanda rendah dirinya Umar bin Khattab. Nak minta duit baru datang jumpa aku. Yang lain serahkan kepada sahabat yang lain. Bukan bermakna Umar tak pandai, bukan. Tapi Umar rendah dirinya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika mana Nabi masih lagi hidup, Nabi membenarkan 6 orang dalam kalangan para sahabat untuk mengeluarkan fatwa. Ketika mana masih lagi hidup Nabi izinkan 6 orang sahabat Nabi, kalaulah ada masalah boleh bagi pandangan kalian, baru tanya aku kalau anda tak faham. Maka 6 orang tu antaranya Umar bin Khattab, Osman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Talib. 3 daripada Muhajirin dan 3 daripada Ansar. Adapun daripada Ansar kita tahulah Ubay ibn Ka'ab, Muaz ibn Jabal dan Zaid ibn Sabit. 3 daripada Ansar dan 3 daripada Muhajirin. Mereka lah, antaranya Ubay ibn Ka'ab jugalah yang salah satu di antara mereka yang akan bantu masyarakat Islam pada masa itu. Kalaulah mereka ada masalah hukum dan sebagainya, maka Ubay ibn Ka'ab lah akan pergi dan tolong mereka. Kalau tak faham juga, tak reti juga, barulah mereka akan bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh tengok selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubay ibn Ka'ab bernazar, aku akan sebarkan, aku akan mengajarkan masyarakat manusia yang lain apa yang telah diajarkan Nabi kepada aku. Yang menyebabkan bila mana Nabi meninggal, Nabi wafat, maka Ubay ibn Ka'ab seolah macam kita boleh katakan buka pondok, buka madrasah, mendidik masyarakat Islam pada masa itu, langsung daripada tarbiyah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan kepada Ubay ibn Ka'ab, maka Ubay ibn Ka'ab mengajarkan masyarakat manusia yang lain, sehingga ramai anak murid Ubay ibn Ka'ab yang belajar langsung daripada beliau. Jadi itu kisah di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu, Ubay ibn Ka'ab, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita kongsikan, kita belajar kisah Ubay bin Ka'ab, kita dapat sesuatu dan kita boleh kongsikan kepada orang lain juga. Okey, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin ada yang tak tahu lagi, saya ni merupakan founder kepada satu produk, The Snack Cookies. Mana kita ada 2 perisa, satu Cha Cookies yang daripada perisa coklat, and then satu lagi V Cookies daripada perisa vanilla butter. Okey, apa yang best ni pada kali ini kita nak kongsikan kepada anda. Kali ini saya buat satu promosi nak bagi percuma kepada anda. Percuma satu balang nak bagi kepada anda. Setiap 3 pembelian, anda semua akan dapat percuma. Kalau anda beli 6 balang, anda akan dapat 2 balang percuma. Anda beli 9 balang, anda akan dapat 3 balang percuma. Disebabkan kalau tengok sebelum ni pun ada di antara customer kami yang dapat 5 balang percuma, 10 balang percuma. Sebab apa? Setiap 3 balang pembelian kita akan bagi kepada anda 1 balang percuma. Jadi jangan lepaskan peluang. Kita boleh tengok banyak sangat dah customer kami yang makan, banyak customer kami yang bagi feedback yang positif dan sebagainya bila mana mereka makan The Snack Cookies. Dan promosi pada kali ini kita terbuka kepada yang Malaysia ke, yang Singapura ke, yang Brunei pun, memang kita buka kepada anda semualah. Jangan risau. Kalau sebelum ni kita buat free shipping kan. Kalau free shipping memang kita buat dekat Malaysia saja.
Tapi untuk promosi pada kali ini kita buka kepada anda semua, tak kisahlah anda Malaysia ke, Brunei ke, Singapura, memang kita akan bagi satu balang percuma kepada anda. Setiap 3 pembelian anda akan dapat satu balang. 6 balang pembelian dapat 2 balang percuma sahaja daripada kami. Jadi jangan lepaskan peluang, jangan tunggu lama-lama, boleh terus WhatsApp nombor kat bawah. Ini produk saya buat sendiri. Produk ini saya buat sendiri, saya packaging sendiri, kita baking sendiri. Jadi jangan risau. Memang ini berkualiti, insya-Allah kita jaga dari sudut kebersihan. Terus WhatsApp nombor kat bawah, nanti saya akan reply WhatsApp anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.